Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dapat kita teruskan lagi pembelajaran kita, insya-Allah. Pada pertemuan kali ini, kita sambungkan lagi pembelajaran kita pada tajuk yang keempat ini, iaitu kulluna asdiqa'u. Semua kita ini adalah bersahabat. Kita sambung pembelajaran kita pada muka surat 54 ya, di dalam buku teks muka surat 54 ya. Okey, buka buku teks ya. Okey, untuk kali ini diberikan kita sebuah perbualan ya, hiwar ya, mana hiwar perbualan di antara dua orang rakan ini, iaitu Osman dan Mukhtar ya. Iqra wa massil ya, baca dan lakonkan. Siapa yang nak lakonkan tu boleh jugalah lakonkan bersama keluarga. Seorang ambil watak Osman, seorang ambil Mukhtar ya. Kita lihat apa yang diperbualkan oleh mereka berdua ni. Yang pertama, Osman tu ditanyakan kepada Mukhtar, "Madza tufaddilu 'indal faraghi ya Mukhtar?" Madza, apakah tufaddilu yang kamu lakukan? Indal faraghi, ketika waktu lapang. Ya Mukhtar, wahai Mukhtar. Osman tanya kat Mukhtar, masa-masa lapang tu buat apa? Mukhtar jawab, "Atajawwalu fi syabkatil interneti 'indal faraghi." Ya, atajawwalu, saya melayari fi syabkatil internet, di dalam syabkah. Syabkah ni maksud dia jaringan internet ketika masa lapang. Maksudnya Mukhtar bila masa-masa dia lapang tu dia melayari internet. Lagi Osman tanya, "Ayyu mawaqi'a tatajawwalu ghaliban?" Ayyu mawaqi', laman apakah tatajawwalu yang kamu layari? Ghaliban, kebiasaannya. Waktu lapang tu kan isi masa dengan apa tadi? Mukhtar jawab, layari internet kan. So Osman tanya, buka laman web apa? Selalu buka internet tu. Mukhtar jawab, atajawwalu fi mawaqi'il akhbari. Atajawwalu, saya melayari fi mawaqi', pada laman akhbar, laman berita. Kan ada apa nama laman web berita kan, ada berita apa nama utusan ke, berita hairan ke, sinar ke, Astro Awani ke, ataupun dia buka laman berita antarabangsa kan, ada Al Jazeera lah, BBC, macam-macam lagi lah. So Mukhtar dia buka laman web berita. Kemudian dia buka juga, apa dia yang dia buka? Wal masrafish syabaki, perbankan internet. Ada juga kan laman perbankan dalam talian ni. Ada Maybank to you ke, CIMB ke. So Mukhtar gunakanlah nak bayar bil ke apa, buat transfer online ke kan. Dan juga Mukhtar buka wal baridil elektaruni, dan juga email. So yang selalunya Mukhtar buka laman web ni, bila dia layari internet, dia selalu buka laman akhbar, laman berita, perbankan dalam talian dan juga email. So Osman tanya, hal indaka al-baridul elektaruni? Hal indaka, adakah kamu ada email? Al-barid al-elektaruni itu maksud dia email. Adakah kamu ada email? So Mukhtar jawab, "Naam, ya. Indi al-baridul elektaruni." Saya ada email. So dah selalu buka laman web email kan, mestilah ada email. So Osman tanya, min fadlik, min fadlika, kalau begitu, hal yumkinu, adakah boleh, an tu'tiyani, kamu berikan saya unwana baridikal elektaruni, unwan, alamat email kamu. So kalau dah ada Mukhtar tadi, dia kata dia ada email. So Osman minta laman apa tadi? Alamat email Mukhtar. So Mukhtar jawab, bikulli sururin, dengan gembiranya. Tafaddal, silakan. Maksudnya Mukhtar bagilah laman web tu, laman email tu tadi dekat Osman. Hadza unwanu baridi elektaruni. Hadza, ini dia unwan, alamat baridi elektaruni, alamat email saya, iaitu mukhtar@gmail.com. Okey ya. So bolehlah Osman dengan Mukhtar tu nak
berhubung melalui email. Okey, itulah dia perbualannya antara dua orang kawan ni kan. Salah satu kaedah untuk kita menjalinkan juga silaturahim tu ya dengan perhubungan email. Sekarang ni macam-macam ada lagi kan. Ada WhatsApp-nya lah, Telegram lah, Facebook lah, macam-macam boleh kita gunakan untuk kita ikatan tautan sesama rakan itu. So kita walaupun berjauhan tapi masih berhubung. Okey. Okey, muka surat seterusnya, muka surat 55. Ya, iqra wastau'ib. Ya, baca dan fahamkan. Ini juga ada satu petikan nas yang diberi tajuk al-ikhlasu fi muamalatil asdiqai. Ya. Ikhlas, keikhlasan di dalam muamalah, pergaulan al-asdiqai, bersama rakan. So antara kunci asas utama dalam sesuatu pergaulan itu, tidak kisahlah pergaulan sesama keluarga ataupun sama sahabat, mestilah ikhlas. So dalam cerita teks kali ni kita nak cerita tentang ikhlas dalam bersahabat ini ya. Tengok, kita baca sama-sama ya. Yusahibu as-sadiqu asdiqa'ahu. Ya, yusahibu. Dia bersahabat, menemani atau berkawan as-sadiqu, seorang rakan itu, asdiqa'ahu, dengan kawan-kawannya. Seorang kawan itu dia bila berkawan dengan kawan-kawan yang lain, mestilah indal farahi, ketika gembira, was-sa'adati, dan bahagia. Yang pertamanya dia bersahabat seorang kawan itu dengan kawan-kawan dia ketika gembira dan juga bahagia. Wa indal huzni wal masyaqqati. Wa indal huzni, dan juga ketika sedih, wal masyaqqah, dan juga kesusahan. Itulah baru dikatakan seorang rakan yang betul-betul kawan dengan kita. Dia berkawan dengan kita ketika senang dan susah, ketika kita sedih dan juga kita gembira. Bukannya dia kawan kita ketika kita bahagia, kita gembira saja dia nak kawan. Bila kita rasa sedih, mereka tinggalkan kita. Itu bukan kawan yang ikhlas tadi. Tajuk kita nak cerita tentang ikhlas kan. Sekali lagi, wa hadhil alaqatu, ya, dan hubungan ini, hubungan persahabatan ini, asasnya adalah ikhlasun, adalah ikhlas fima bainahum, di antara mereka. Perlulah antara kawan ni, si A dengan si B ni berkawan, asas utama dia adalah antara hubungan ini adalah ikhlas di antara mereka. Jika A ikhlas kawan dengan B, B pun ikhlas dengan kawan dengan A, barulah terjadi hubungan persahabatan yang jitu, yang serasi gitu. Wala yarju as-sadiqu, dan tidak mengharapkan as-sadiqu, seorang rakan itu, min asdiqaihi, daripada rakan-rakannya yang lain, siwa, melainkan mardatillah, ya, melainkan keredaan Allah. Kita kawan dengan sesiapa pun, kita tak mengharapkan apa-apa, melainkan kita nak redha Allah. Lagi, wa yusahibu as-sadiqul mukhlisu, ya, wa yusahibu, dan berkawan as-sadiqu, seorang rakan yang al-mukhlis, yang ikhlas itu, sadiqahu, akan kawan dia. Ya. Bila seseorang rakan yang ikhlas itu dia berkawan dengan kawan-kawan dia, dunan nazri, tanpa melihat, ila mustawa, kepada tahap ataupun kepada taraf ma'isyatihi, kehidupannya. Ghaniyan, sama ada kaya, au faqiran, ataupun dia fakir, dia miskin. Seorang kawan yang betul-betul ikhlas nak kawan dengan kawan dia ni, dia kawan tanpa melihat kepada taraf kehidupan orang tu. Dia nak kawan dengan orang kaya saja, dia tak nak kawan dengan orang miskin. Itu bukan sahabat yang ikhlas. Okey. Lagi, wala yarju as-sadiqu, dan tidak mengharapkan seorang rakan itu, min asdiqaihi, daripada kawan-kawannya, al-jaza al-maddiyah, ya, balasan madiyah, balasan berbentuk
kebendaan. Kita bukan kawan dengan kawan-kawan kita ini nak mengharapkan balasan kebendaan. Bila kita rapat dengan kawan kita selalu belanja ataupun bagi hadiah. Bukan itu yang kita harapkan. Ataupun al-madha ataupun pujian. Jangan kita kawan dengan seseorang itu supaya kawan kita sentiasa puji kita. Kita rasa bangga, rasa seronok. Tak nak. Itu bukanlah kawan yang ikhlas. Okey. Okey, seterusnya, ini disebutkan tentang apa nama? Ciri-ciri ni. Wa idza kanat dan apabila as-sadaqatu sesuatu persahabatan itu tanmu terbina alal ikhlasi di atas keikhlasan dan apabila sesuatu persahabatan itu terbina di atas keikhlasan yash'uru as-sadiqu merasakan seorang rakan itu dengan ada beberapa ciri ini. Bila kita kawan, bila sesuatu persahabatan itu dia terbina di atas keikhlasan, seseorang itu akan merasakan apa? Yang pertama, as-sabri, kesabaran. Dia merasakan sabar indal khilafi, ketika berselisih pendapat. Mungkin kadang-kadang kita sesama kawan kadang-kadang ada juga benda yang kita berselisih pendapat kan. A kata dia pendapat begini, B berpendapat begini. Tapi dia sabar dengan perbezaan pendapat itu, masih berkawan. Itulah dia bila kita ikhlas dalam berkawan ini. Waya berta'idu anit tasyajuri dan waya berta'idu dan juga menjauhi daripada at-tasyajur, pertelingkahan. Kita rasa pendapat kita saja betul, pendapat orang lain semua tak betul. Itu akan menyebabkan pertelingkahan. Tapi kalau kita kawan kita dengan ikhlas, maka kita elakkan pertelingkahan. Kita sabar dengan khilaf, dengan perselisihan pendapat itu. Kita terima pendapat dia, kita terimalah dia dengan pendapat dia, kita dengan pendapat kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, al-farahi, indan ni'mah. Farah, kita rasa gembira, indan ni'mah, ketika dapat nikmat. Kita kawan kita itu, kawan kita dapat nikmat yang banyak. Contoh dia cemerlang dalam peperiksaan. Kita turut rasa gembira dengan kejayaan dia itu. Bukannya apa nama tadi? Dengki, waya berta'idu anil hasadi dan juga menjauhi daripada hasad, daripada dengki. Kita tengok kawan kita berjaya, kita rasa dengki sampai nak putuskan persahabatan. Itu bukan yang kawan ikhlas. Bila kalau kita ikhlas dengan kawan kita itu, kita gembira juga dengan kejayaan dia dan juga tak menjauhi daripada hasad dengki. Okey, yang ketiga, as-sakinati indan nasihati. As-sakinah, kita rasa tenang indan nasihah, ketika terima nasihat. Jika kita ada terlupa, tercuai sesuatu, kawan kita datang bagi kita nasihat, kita rasa tenang. Kita rasa terima dengan nasihat yang diberikan. Wa yabta'idu 'anil fitnati dan juga menjauhi daripada fitnah. Okey. Dan yang keempat, as-salami indal liqa'i. Beri salam ketika liqa', ketika berjumpa. Kalau kita ada terpisah, kemudian kita berjumpa kembali, kita sentiasa bagi salam. Bila bertemu saja, mulakan dengan salam. Wa yabta'idu 'anil jidali dan juga menjauhi daripada jidal, daripada berdebat. Jumpa-jumpa je macam nak berdebat, nak bergaduh saja. Itu kita jauhi, kita elakkan. Sebab kita nak kawan dia tu biar ikhlas tadi kan. Okey, dan yang terakhir, yang kelima, bila kita kawan seseorang itu dengan ikhlas, kita akan merasakan asyauqi indal firaqi. Kita rasa syauq, kita rasa rindu dengan kawan kita tu indal firaq, ketika berpisah. Contoh sekarang ni, lama duduk kat rumah, lama tak jumpa kawan-kawan kita, kita rasa rindu nak jumpa kawan-kawan kan. Wa yabta'idu 'anil bughdi dan juga menjauhi daripada kebencian. Itulah dia 5 sifat yang akan diperoleh jika kita menjalinkan sesuatu ikatan persahabatan itu atas dasar keikhlasan untuk mendapatkan hanya mardatillah, mendapatkan keredaan Allah. Okey. Lihat kotak tepi ni ada muradifat, muradifat perkataan seerti. Yang pertama, asdiqauhu. Seerti dengan dia adalah
ashabuhu, ya, maksud dia asdiqa, ashab maksud dia rakan-rakan ataupun kawan-kawan. Seertilah dua perkataan tu. Yang kedua, yabta'idu, ya, seerti dengan dia yajtanibu, ya, maksud dia yabta'id, yajtanib maksud dia menjauhi ataupun menghindari. Itulah dia. Yang ketiga, al-mahmudatu, seerti dengannya al-hasanatu, ya, mahmudah, sifat yang baik. Kan kita panggil sifat mahmudah. So boleh juga kita sebut sifat al-hasanah, sifat mahmudah, sifat yang baik, sifat yang terpuji. Okey. Lagi seterusnya kita lihat pula kepada muka surat 56, kan. Muka surat 56, an-nizamus sauti, ya. Apa namanya, untuk ni kita mahirkan sebutan kita. Kita lihat bentuk sebutan itu. Yang ini kita dah belajarkan sebelum ni pada tajuk-tajuk yang sebelum ini, iaitu al-kalimatul musyaddadah dengan al-kalimatu ghairul musyaddadah. Kalimat musyaddadah maksudnya kalimah yang sebutan itu ada syaddah, ada sabdu. Yang kedua, kalimah ghairul musyaddadah, kalimah yang tak ada padanya sebutan untuk kita syaddah. Syaddah ni kita perlu tekankan. Dia ada satu huruf itu dia double. Bila ada dua huruf yang sama, so dia kita gantikan dengan syaddah. Tengok contoh tu. Sebutan dia tu perlu jelas. Tajawwala. Tajawwala. Kalau biasa saja, jala. Kan macam tu. Yang kedua, syajja'a. Macam kena tekan sikit kan. Dia situ sepertinya ada jim tu ada dua kan. Syajja'a. Kalau yang biasa je, ghairul musyaddadah, syaju'a. Macam tu. Yang ketiga, zakkara. Zakkara. Tu musyaddadah dia. Biasa, zakara. Zakara. Kalimah musyaddadah, tasakka'a. Tasakka'a. Yang ghairul musyaddadah, saka'a. Saka'a. Dan yang kelima, tasaffaha. Perlu tekan tu. Fa dia tu kita lebihkan bunyi dengan tasaffaha. Kalau yang ghairul musyaddadah, safaha. Safaha. Dia begitu. Okey. Jelas tu kena ini lebih kepada sebutan kita. Perlu selalu mahirkan sebutan kita. Okey, yang seterusnya muka surat 57. Ini kalau siapa yang rajin boleh buatlah sebagai kenang-kenangan kan. Apa ni? Sijillul qusasati, sijillul qusasat. Maksud dia buku scrap. Ataupun seperti kita buat satu folio book lah, buku scrap lah untuk apa nama, macam album gitu, album gambar kan. Tentang apa kita nak buat buku scrap ni? Tentang zikrayatun ma'al asdiqai, zikrayat, kenang-kenangan ataupun memori ma'al asdiqa, bersama rakan. Buat satu scrapbook macam album gambar kenangan dengan kawan-kawan kita. Macam mana nak buat dia? Al-adawat, bahan-bahannya, peralatan yang diperlukan untuk buat scrapbook ni apa dia? Yang pertama, waraqatun mulawwanatun, kertas warna. Perlukan kertas warna. Terpulanglah kalau nak buat, kita ada berapa keping gambar. Kalau ada 5 keping gambar, sediakanlah 5 keping 5 helai kertas warna. Okey. Yang kedua, syaritun. Syaritun apa ni? Reben. Yang kedua, perlukan reben. Nanti kita nak ikatkan antara gambar-gambar tu kan. Yang ketiga, somrun. Somrun yang ni. Apa ni? Glue. Glue gum. Perlu gum. Nak tampalkan gambar tu atas kertas warna nanti. Yang keempat, saqabatun. Saqabatun. Ni. Apa ni? Saqabatun ni? Panca. Penebuk lubang. Penebuk lubang. Nanti kita akan tebuk kertas warna supaya boleh ikat dengan reben tu tadi. Yang kelima, suwarul asdiqai. Gambar kawan-kawan. Carilah kalau ada gambar tu, print out ke, pergi cuci gambar ke, nanti kita simpan, nak tampal kan, buat scrapbook. Okey, tariqatut tahdir, cara menyediakannya, cara nak buat buku scrap kenang-kenangan dengan kawan-kawan ni. Yang pertama, step dia, langkah pertama, rattib waraqatan mulawwanatan. Yang pertama, rattib, susun kertas warna. Ada berapa keping, 4-5 keping tadi, susunkan dulu. Kita pulanglah nak buat susun warna dia ke mana, susun elok-elok.
Cantik-cantik. Lepas tu yang kedua, usqub. Tebuk kan. Kita dah kumpul kan, kata warna tadi tu usqub. Kita tebuk kan. Ba'da suqubi. Beberapa lubang. Pakai panca tadi. Tepuk kan. Fi janibil waraqatil mulawwanah. Ya. Di tepi kertas warna. Ya. Kita dah susun kertas tadi. Kumpulkan dia. Kita tebuk lubang kat tepi dia. Ulanglah nak tebuk tepi kanan ke tepi kiri ke nak atas bawah pun boleh, ikut kreativiti masing-masing. Yang ketiga, adkhil asyarita, ya. Adkhil masukkan asyarita. Asyarita masukkan reben tadi, masukkan reben min khilali, di antara hadhihi suqub, di antara lubang-lubangan. Bila kita dah tebuk lubang tadi tu ada lubang, kita masukkan reben. Lepas tu kita ikatkan supaya dia jadi seperti buku. Kan boleh selak-selak macam tu. Okey, yang keempat, ilsaq suwaral asdiqai. Ilsaq, tampalkan gambar kawan-kawan itu tadi alal waraqatil mulawwanah, di atas kertas warna tadi kan. Tampal gambar atas kertas warna. Yang kelima, uktub al-bayan. Tuliskan beberapa bayan, penerangan ataupun nak menceritakan yubayyinu suwaral asdiqai, yang menerangkan gambar-gambar kawan itu. Gambar, kita ada gambar, bawah tu tulislah beberapa penerangan. Gambar bersama kawan-kawan. Tulislah siapa nama kawan-kawan yang ada kat dalam gambar tu ke, ataupun tulis gambar kenangan dekat Lost World, Tambun, pergi mandi sama-sama. Tu kumpulkan. Jadilah dia satu scrapbook, ya, sijilul qusasat. Okey. Yang seterusnya kita lihat muka surat 58 pula. Dah nak habis lah ni. Biasalah bila tajuk ni, bila dah hujung-hujung tajuk ni, kita akan belajar refresh kembali tentang nombor dan bilangan kan, al-a'dadu wal arqam, ya. Kita dah belajar kaedahnya pada tajuk sebelum ini. Nak menentukan nombor yang di tengah itu dengan dia punya objek. Objek dengan nombor yang di tengah itu mestilah berlawanan. Kita sebut dia punya jantina dia, sama ada muzakkar atau muannas, ya. Nanti kita tengok. Okey, tengok contoh ayat yang pertama dia bagi itu 160 tambah maktabun. Maktabun ni apa? Meja kan. Ayat dia, fil mahzani mi'atun wasituna maktaban, ya. Fil mahzani, di dalam store ada apa? Mi'atun wasituna, 160 buah maktaban, meja. Okey. So ini tak ada masalah sebab dia 160. Dia dua perkataan saja untuk nombor dia. Dia bila timbul isu dia mutakkar muannas ni jika perkataan bagi nombor tu ada 3. Okey, kita tengok. Contoh yang kedua ni kan. 163 tambah hatifun. Hatifun ni telefon. Hatifun ni muzakkar. So huruf nombor yang di tengah. Bila kita buat ayat, nombor tu buat ayat, nombor yang di tengah adalah nombor 3 ni. Nombor 3 ni akan berada di tengah. So nombor 3 ini perlulah berlawanan dengan hatifun. Kalau hatifun ini muzakkar, maka nombor 3 ini perlu muannas. Tengok ayat dia. Fiddukani, di kedai ada apa? Mi'atun wasalasatun wasituna hatifan. Ada 163 buah telefon. Telefon sini hatifan muzakkar. So salah satu nombor yang di tengah ini perlu lawan dia muannas. Sebab tu dia jadi salah satu. Okey, ya. Tengok contoh yang ketiga. 167 tambah sayyaratun. Sayyaratun kereta. Sayyaratun ini muannas. So nombor yang di tengah 7. 7 ini perlu lawan kepada sayyarah yang muannas. So 7 ini perlu muzakkar. Tengok contoh. Fil ma'ridi mi'atun wa sab'un wa sittuna sayyaratan. Fil ma'ridi, di pameran. Ada pameran kereta, ada 167 buah kereta kan. Sayyaratan sini muannas. So nombor di tengah sini 7 perlu muzakkar. So kita letak sab'un, tak boleh buat ayat sab'atun, ya. Kena buat sab'un. Buat kena lawan dengan sayyaratun tadi. Okey. Contoh yang keempat, 169 tambah darrajatun. Darrajatun
basikal. Basikal sini darajatun muannas. So nombor yang di tengah 9 perlu lawan dia muannas, lawan dia jadi muzakkar. Contoh dalam ayat dia fi mauqifid darajati, di garaj basikal ataupun tempat letak basikal ada mi'atun wa tis'un wa sittuna darajatan, 169 buah basikal. Basikal sini ada tak sini kan, dia muannas. So nombor di tengah sini tis'un. Tak bolehlah kita nak letak tis'atun. Okey, jelas Okey, seterusnya muka surat terakhir insya-Allah pada kali ini. Muka surat 59 tentang nombor dan bilangan juga. Ni dia bagi soal jawab kan. Tengok ayat dia yang pertama, soalan yang pertama dia kam taliban fi musabaqatil jarhi, kam taliban, berapakah orang pelajar fi musabaqatil jarhi, di dalam musabaqah pertandingan al-jarhi, lumba lari. Ada berapa orang pelajar menyertai pertandingan lumba lari ni? Jawapan dia yatasabaqu mi'atun wa sab'una taliban fi musabaqatil jari. Yatasabaqu, sedang bertanding 170 taliban, orang pelajar, fi musabaqatil jari, di dalam pertandingan lumba lari. Tengoklah gambar ramai kan, tengah masuk pertandingan lumba lari. Okey, ayat yang kedua, soalan yang kedua, kam katiban fil qa'ati, kam berapa orang, katiban penulis, fil qa'ati di dalam dewan. Jawapan dia fil qa'ati mi'atun wa arba'atun wa sab'una katiban. Fil qa'ah, di dalam dewan tu ada 174 orang penulis. Kan katiban ni penulis ini muzakkar. So nombor yang di tengah 4 perlu muannas kan, arba'atun. Okey. Yang ketiga, kam isman fid daftari, berapakah isman buah nama, isim kan, ismun mas muka kan, berapa buah nama fid daftari, di dalam buku pendaftaran, dalam buku daftar tu. Jawapan dia fid daftari mi'atun wa samaniyatun wa sab'una isman. Fid daftar, di dalam buku ni ada 178 buah nama kan, isman ni muzakkar. So perkataan nombor di tengah ni perlu lawan baginya jadi muannas, samaniyatun. Okey. Dan contoh yang terakhir, yang keempat, kam hisanan fi hadiqatil hayawani. Kam hisanan, ada berapa ekor kuda. Hisan ni hisan kan, kuda. Fi hadiqatil hayawan, di dalam taman haiwan. Taman haiwan ataupun boleh juga hadiqatil hayawan ni maksud dia zoo. Ada berapa ekor kuda dalam zoo tu? Jawapan dia hadiqatil hayawani mi'atun wa tis'atun wa sab'una hisanan. Di dalam taman haiwan itu ataupun di dalam zoo itu ada 179 ekor kuda kan. Hisan ni kuda muzakkar. So nombor yang di tengah tu perlulah muannas tis'atun. Okey. Cukup, selesailah sudah tajuk kita pada kali ini. InsyaAllah pada kesempatan yang lain kita akan teruskan lagi pembelajaran kita pada tajuk yang baru ya. InsyaAllah cukup sekadar ini untuk kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.